Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para hadirin dan hadirat sekalian. Seorang manusia, kalaulah waktu kecil mudah untuk mendengar penjelasan, mudah untuk mendengar kata dan mudah untuk mendengar arahan. Namun sifat manusia apabila ia sudah semakin tua dan membesar, semakin pandai berkata-kata dan semakin tajam pemikiran mereka, maka kehidupannya kadang-kadang bukan kepada kebaikan tetapi kadang-kala sejurus kepada kehancuran. Dan kadang-kala kita juga menjadi orang yang sombong dengan apa yang kita miliki. Baiklah, pada hari ini terdapat dua orang ahli panel yang akan membantu para penonton dalam menjelaskan topik kita. Baiklah, tajuk kita pada hari ini yang akan dibincangkan adalah mengenai pluralisme dan liberalisme yang mula menjadi isu hangat pada abad ini. Baiklah, saudari Najwa, apabila kita bercakap tentang liberalisme, terdapat dua soalan yang berlega di minda kita semua. Soalannya ialah apakah yang dimaksudkan dengan liberalisme serta apakah ciri-cirinya? Terima kasih kepada moderator saudara Syamil Haikal di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam berbahagia kepada semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Berbalik kepada soalan tadi, saudara bertanyakan tentang fahaman liberalisme serta ciri-ciri tersebut. Sebelum saya lanjutkan lagi penerangan, eloklah jika saya menerangkan definisi liberalisme. Liberalisme ni merupakan satu kepercayaan, falsafah hidup dan gerakan yang meletakkan idea kebebasan ataupun liberty sebagai prinsip tertinggi dalam kehidupan, menggantikan peranan agama dalam mengaturkan kehidupan individu dan masyarakat. Hakikat bahawa liberalisme ni bukan hanya satu falsafah politik tetapi juga merupakan gerakan yang berusaha untuk mengubah sistem negara meskipun revolusi seperti yang dinyatakan dalam Encyclopedia Britannica 1963 oleh John Stuart Mill berkata masyarakat memerlukan kebebasan untuk mengejar kebahagiaan hidup. Tidak dinafikan bahawa liberalisme dibangunkan untuk memelihara kepentingan dan tujuan manusia yang semula jadinya inginkan kebebasan. Namun ia berkembang menjadi satu cara kehidupan dan kepercayaan yang menjadi antites kepada agama. Apabila disebut mengenai liberalisme, ramai masyarakat akan berfikir bahawa kita boleh buat apa saja yang kita inginkan, kita boleh kemukakan apa saja yang kita mahukan. Liberalisme ni popular dengan nama John Locke, iaitu beliau telah mempelopori idea liberalisme daripada zaman Yunani dan zaman Rom dan digabungkan untuk menjadi satu idea moden liberalisme. Liberalisme ni ada dasar-dasarnya tersendiri. Terdapat 8 dasar liberalisme. Yang pertama, hak milik. Apa yang kita hasilkan itu merupakan hak milik kita sendiri. Yang kedua, kebebasan. Ketika bangkitnya nama liberalisme ni, perhambaan masih berluasa. Jadi, golongan liberalisme mewujudkan kefahaman ini untuk memberi kebebasan kepada semua rakyat. Yang ketiga ialah kesamaan. Semua orang dilayan sama rata dari segi undang-undang. Tetapi, golongan ini juga berfikir mengenai hak istimewa. Tetapi golongan ini berpendapat hak istimewa ini tidak perlu dijalankan kerana apabila wujudnya hak istimewa, terdapat golongan minoriti iaitu golongan yang tidak menerima hak istimewa ini akan membenci golongan yang menerimanya. Apabila berlakunya perbencian itu akan wujudnya peperangan. Dan apabila berlaku peperangan, ekonomi akan terganggu. Yang keempat ialah keamanan. Masyarakat yang aman akan melahirkan ekonomi yang lebih baik. Yang kelima, tata susila. Liberalisme ni menuntut setiap masyarakat amalkan sifat membantu antara satu sama lain. Yang keenam, negara dan kerajaan. Negara berperanan untuk memberi setiap masyarakat hak kebebasan dan hak kesihatan agar semua masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman. Yang ketujuh, demokrasi.
golongan liberalisme sangat memperjuangkan demokrasi kerana bagi mereka bentuk-bentuk pemerintahan selain daripada demokrasi akan membawa kepada peperangan. Dan yang terakhir yang terdapat ialah toleransi. Mereka yang golongan liberalisme tidak akan bertoleransi kepada mereka yang tidak bertoleransi kepada golongan tersebut. Baiklah, terima kasih saudari Najwa. Bergerak kita kepada ahli panel kedua, iaitu saudari Kamalin. Apa khabar saudari Kamalin? Baik. Alhamdulillah baik. Baiklah saudari Kamalin, apakah yang dimaksudkan dengan pluralisme dan ciri-ciri yang terdapat dalam pluralisme? Terima kasih kepada moderator Syahmi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada hadirin hadirat sekalian. Berkaitan dengan pluralisme agama, perkembangan pluralisme agama bermula apabila unsur-unsur liberalisme telah meresap masuk ke dalam pemikiran masyarakat. Pluralisme agama di Malaysia muncul dari gerakan liberalisme Indonesia. Pelbagai definisi telah diberikan oleh sarjana-sarjana sama ada dari luar negara maupun dalam negara. Untuk tujuan ini, definisi dari tokoh-tokoh di Malaysia telah dipilih untuk menetapi ruang lingkupan kajian. Chandra Muzaffar pada tahun 2006 telah mendefinisikan pluralisme agama sebagai kepelbagaian agama. Manakala Osman Bakar pada tahun 2006 telah menyimpulkan pluralisme agama sebagai dialog antara agama. Beliau juga telah memperkenalkan konsep pluralisme agama dalam Islam, iaitu Islamic Pluralism. Pada tahun 2010, Anwar Ibrahim telah menyampaikan ceramah beliau di London School of Economics pada 18 Mac di bawah tajuk Religious Pluralism in a Divided World. Ceramahnya beliau mendefinisikan pluralisme agama sebagai menerima kebenaran, agak seperti Hisham Kamili pada tahun 2011 dalam penulisan beliau iaitu di New Straits Times yang tertulis berkaitan tentang Islam's Religious Pluralism in Context. Muhammad Usman Al-Muhammadi pada tahun 2012, Muhammad Farid Muhammad Syahrin pada tahun 2012, Mujahid Yusof Rawa 2014, Muhammad Farid Muhammad Syahran 2014 dan Siddiq Fazil pada tahun 2016 menerima pluralisme agama dalam erti kepelbagaian agama dan menolak fahaman menyamaratakan semua agama. Wan Adli Wan Ramli pada tahun 2012, Anis Malik Toha pada tahun 2014 dan Khalif Muammar pada tahun 2015 menolak definisi pluralisme agama dalam erti kepelbagaian agama. Bagi mereka, pluralisme agama itu bermaksud satu fahaman yang memandang semua agama adalah sama dan menuju kepada Tuhan yang sama. Definisi-definisi ini merupakan antara definisi yang telah diberikan oleh sarjana-sarjana di Malaysia mengenai pluralisme agama. Hasilnya dapat dilihat bahawa terdapat kelompok sarjana yang memahami erti pluralisme agama sebagai kebebasan agama lain, kepelbagaian agama dan dialog antara agama. Definisi inilah yang mencorakkan pemikiran sarjana mengenai pandangan mereka terhadap konsep pluralisme agama. Jika dilihat isu-isu yang berkaitan dengan pluralisme agama ini antaranya berkaitan dengan isu kebebasan agama. Merujuk kepada isu kebebasan beragama, terdapat beberapa perkara iaitu mengenai penubuhan kumpulan artikel 11 murtad
isu tuntutan Komengo, berkaitan peruntukan perkara 121A1, Kerajaan Langit Ayah Pim dan kes pengikut Ayah Pim iaitu Kamaria Ali. Kesemua isu ini berkait rapat mengenai tuntutan hak kebebasan agama. Isu lain yang berkait dengan pluralisme agama juga seperti isu pengharaman yoga menjadi polemik apabila fatwa dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-83 yang bersidang pada 22 hingga 24 Oktober 2008. Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan melarang masyarakat Islam untuk mengamalkan amalan yoga ini kerana terdapat unsur-unsur agama Hindu, amalan fizikal seperti unsur-unsur keagamaan, mantra dan pemujaan bagi tujuan tertentu seperti mendapatkan ketenangan dan kemuncaknya penyatuan diri dengan Tuhan atau tujuan-tujuan lain. Amalan ini tidak sesuai dan boleh merosakkan akidah seseorang Muslim. Disebabkan itu, masyarakat Muslim dilarang untuk mengamalkan amalan tersebut. Baiklah, kita beralih kepada ciri-ciri pluralisme agama. Yang pertama, pluralisme agama merupakan satu gerakan yang terancam, yang terlindung di bawah gerakan Global Ethics, Human Rights dan Interfaith Dialogue ataupun dikenali sebagai Dialogue of Faith dan Civilizational Dialogue. Yang kedua, mempunyai jaringan luas di serata dunia termasuklah di Malaysia dan telah lama berakar umbi di Indonesia. Yang seterusnya, ideologi dan fahaman pluralisme agama merupakan suatu serangan fizikal dan mental penjajahan pemikiran yang berbahaya terhadap Islam serta penganutnya. Ia dilakukan secara serta-merta kepada penganutnya secara halus untuk mengelirukan pemikiran umat Islam, untuk mengelirukan umat Islam atas nama rasional, toleransi dan perpaduan. Dan yang terakhir, mempunyai elemen-elemen fahaman Islam liberal, sekularisme, regionalisme, penolakan terhadap autoriti keagamaan, kelemahan dan perbahasan mengenai hakikat kebenaran sesuatu agama dan sesiasa cuba menyamakan ajaran-ajaran agama yang berbagai. Sudah terang lagi bersuluh bahawa agama pluralisme ini amatlah bercanggah dengan agama Islam. Sesungguhnya, kita haruslah berpegang teguh kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya akhiri perbahasan saya dengan sebuah surah Al-Kafirun, ayat yang ke-6, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakum dinukum waliyadin. Yang bermaksud, untukmu agamamu, untukku agamaku. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saudari Kamali. Kembali kepada saudari Najwa. Baiklah saudari Najwa, apakah faktor-faktor penyebaran fahaman liberalisme dan pluralisme di Malaysia? Seperti mana yang kita tahu, liberalisme dan pluralisme sudah lama bertapak di Malaysia sejak kemunculan liberalisme di barat lagi. Namun pada zaman ini, agenda liberalisme dan pluralisme ini didatangkan dengan pelbagai bentuk, antaranya organisasi tertentu seperti penubuhan interfaith ataupun dikenali sebagai IFC. Sebelum tertubuhnya IFC atau dikenali juga sebagai Interreligious Council ataupun IRC, di Malaysia adalah melalui slogan dialog antara agama, dan slogan ini dipelopori oleh banyak gerakan-gerakan di Malaysia. Selain itu,
agenda ini diteruskan lagi oleh Komango, iaitu sebuah gabungan pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO di Malaysia yang mengemukakan laporan hak asasi manusia ke proses khidmatan berkala sejagat Malaysia hak asasi di bawah PB. Oleh itu, agenda liberalisme dan pluralisme ini agenda liberalisme dan pluralisme di Malaysia didapati bermula daripada gugatan awal orang bukan Islam. Baik, terima kasih sekali lagi kepada saudari Najwa. Kembali kepada adik panel kita yang kedua, iaitu saudari Kamalin. Apabila kita sudah tahu faktor-faktor penyebaran fahaman liberalisme dan pluralisme, apakah langkah-langkah yang perlu kita atasinya dengan fahaman ini? Bagi mengelakkan perkara ini berlaku seperti nasi menjadi bubur, sebelum perkara ini menjadi lebih buruk, sebelum fahaman pluralisme dan liberalisme menyebar lebih luas ke serata dunia, dan perlulah diambil serius dengan mengambil cara atau langkah bagi mengatasi fahaman liberalisme dan pluralisme agama ini. Yang pertama sekali adalah memperbanyakkan penerangan tentang fahaman pluralisme dan liberalisme terhadap anak-anak di sekolah-sekolah dan universiti. Memberikan mereka perkembangan tentang bahaya dan perinciannya berkaitan pluralisme agama dan liberalisme agama, supaya anak-anak dapat mengenal pasti fahaman pluralisme dan liberalisme dalam kehidupan seharian di masyarakat tempatan mereka. Baiklah, seterusnya, selain itu, pihak kerajaan turut digalakkan untuk menganjurkan seminar dan diskusi ilmu yang serius dalam membahaskan isu-isu penting berkaitan tradisi dan kemodenan dengan cara yang mengharmonikan di antara kedua-duanya. Yang ketiga, sebagai saudara Muslim yang berpegang teguh kepada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, individu dan kumpulan yang menyebarkan fahaman ini perlu dinasihatkan dan diberi satu motivasi kepada mereka supaya mereka sedar akan kesilapan mereka dan tidak meneruskan lagi kegiatan tersebut. Sekiranya mereka masih berdegil dan tidak meneruskan kegiatan tersebut, maka perlakuannya itu perlulah diambil tindakan undang-undang. Baiklah, yang terakhir sekali, memperbanyakkan penerbitan secara berkala dan konsisten bahan-bahan yang memperkenalkan idea-idea besar para ulama silam dan moden. Itu sahaja. Baiklah, terima kasih saudari Kamalin. Saya telah mendapat soalan daripada para penonton mengenai apakah kaitannya liberal dengan liberal Islam. Saya akan menunjukkan soalan ini kepada saudari Najwa. Bismillahirrahmanirrahim. Agama kita merupakan agama Islam dan tiada liberal yang dikaitkan dengan Islam. Liberal ni bermaksud bebas. Bebas di sini bermaksud bebas untuk mentafsir Al-Quran dan As-Sunnah mengikut logik akal. Dan perkara ini sangat berbahaya dalam konteks agama kerana agama Islam ni ada rujukannya, iaitu rujukan utama iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran diturunkan dengan metodologinya dan As-Sunnah juga diturunkan dengan metodologinya. Metodologi di sini bermaksud cara dan adab yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dan ditunjukkan oleh Nabi SAW dengan perkembangannya betul. Kemudian dari situlah umat Islam mengikutnya. Golongan Islam liberalisme, mereka membebaskan diri mereka daripada metodologi yang telah saya terangkan tadi. Tetapi mereka mengaku bahawa diri mereka Islam. Mereka mengaku mereka Islam, tetapi mereka mampu untuk mentafsir Al-Quran mengikut akal mereka sendiri. Perkara ini menunjukkan
Islam liberal itu ajaran agama yang sesat. Antara perkara yang kita yakin bahawa konsep Islam liberal ini sesat adalah mereka membawa kesamaan agama. Semua agama itu sama. Nabi SAW pernah berdakwah dengan wakil Kristian dari Najran untuk memeluk Islam. Jika agama itu semuanya sama, mengapa Nabi SAW mengajak berdakwah dengan orang lain untuk memasuki Islam? Perkara ini menunjukkan bahawa Islam liberal itu ialah ajaran yang sesat. Antara perkara yang kita yakin bahawa Islam liberal ini ajaran yang sesat adalah mereka mengatakan bahawa semua agama itu sama. Nabi SAW pernah berdakwah dengan wakil Kristian dari Nasrani untuk memeluk Islam. Jika semua agama itu sama, tidak mungkin baginda Nabi SAW berdakwah kepada orang lain dan mengajak mereka untuk memeluk Islam. Kenapa perlu mengajak orang lain untuk memeluk Islam jika prinsip kesamaan agama itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Kenapa perlu mengajak orang lain untuk memeluk Islam sedangkan prinsip kesamaan agama itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Bahkan Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran, iaitu inna indallahi Islam, yang bermaksud agama di sisi Allah hanyalah satu, iaitu Islam. Allahuakbar. Baiklah, terima kasih saudari Najwa atas penerangan yang sungguh baik. Sebelum kita mengakhiri forum kita pada hari ini, bagi seorang umat Islam dan seorang Muslim, kita perlulah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengamalkannya supaya kita dapat menyelamatkan diri kita daripada terjebak dengan fahaman-fahaman ini yang boleh merosakkan iman kita dan membuatkan kita boleh membuatkan kita jauhkan diri kita daripada Allah. Baiklah, saya mengakhiri forum kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mengakhiri forum kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.